Assalamualaikum. Hai, kita jumpa lagi dalam Dino Better Channel. Okey, so kalau anda tengok hari ni, okey, hari ni masuk hari yang ke 3 sebenarnya. Okey, saya dah peramkan air ni. Okey, kalau anda tengok sebelum ni saya dah tunjukkan proses untuk setup. Okey, tapi atas permintaan ramai. Okey, dalam episod seterusnya saya akan tunjukkan tutorial bagaimana kita nak hasilkan kita punya kolam canvas ni. Sebab kalau anda tengok kolam ni sendiri pun memang saya ada buat penambahbaikan yang mana saya tambah satu layer lagi. Okey, plastik bahagian dalaman sebab saya nak pastikan yang kita punya kolam ni lebih kemas dan juga tak bocor lah, okey, untuk tempoh 2 bulan semasa ikan berada dalam kita punya kolam ni. Okey, kalau anda tengok material ni sangat penting, yang mana kalau sebelum ni saya gunakan material daripada kain banner ni, okey, ataupun jenis material daripada banner ni, tapi ini agak kurang sesuai sebenarnya kalau untuk tempoh yang lama, sebab kalau untuk setengah material ni air akan jerap dan akan keluar perlahan-lahan. Okey, jadi apa yang saya buat, okey, saya beli plastik seperti ini, okey, 2 layer ni, okey, dibeli daripada kedai hardware, okey, ditimbang dengan kilo lah, okey, tak dikira dengan jualan meter, tapi sekilo lebih kurang RM1, lebih kurang RM6, okey, untuk 1 kilo. So saya beli sebelum ni 2 meter, okey, bila ditimbang sekilo lebih, okey, jadi anggaran lebih kurang RM10, okey, untuk dapatkan 2 kolam, okey, untuk saiz sebesar ni. Okey, kolam ni lebih kurang anggaran 3 kaki kali 2 kaki setengah, okey, so 2 kaki setengah kali 3 kaki. Okey, sekarang ni kalau anda tengok air dalam ni memang dah cukup baik lah, okey, cukup sesuai. Kalau anda tengok daun pisang ni pun dah mengeluarkan warna, okey, yang mana air ni dah bertukar menjadi kuning sikit. Okey, saya dah masukkan sedikit pokok adrila dalam ni. Okey, sekarang ni jom kita ambil kita punya anak-anak giant untuk kita lepaskan. Okey, so kalau anda tengok kat depan saya sekarang ni, saya dah sediakan 2 baldi ni. Okey, baldi ni kita guna untuk transfer kita punya anak ikan giant ni, okey, yang mana anda tengok sini, okey, yang berusia sebulan lebih lah. Hari tu kalau anda tengok video saya yang sebelum ni, okey, saya pindahkan dalam bekas ni berumur sebulan. Okey, tapi memandangkan kita punya ikan ni memang lambat lah nak membesar dalam bekas ni, jadi saya terpaksa pindahkan masuk ke dalam kolam canvas yang saya baru buat. Okey, jadi kalau anda tengok dalam episod sebelum ni juga saya dah buat, okey, kolam canvas untuk anak-anak ikan giant ni. Okey, sebab kita nak pastikan yang pembesaran ikan giant ni akan lebih cepat lah, okey, berbanding dalam tong polystyrene putih ni, sebab kita nak bagi ruangan dan juga kualiti air yang lebih baik lah, okey, pada kita punya anak-anak ikan ni. Okey, kalau anda tengok, anda gunakan sauk macam ni memang lebih cepat, okey, untuk proses anda pindahkan ikan ni. Okey, kalau anda tengok, okey, sekali masuk banyak ekor ikan lah. Alright, so kita pindahkan sikit demi sikit, okey, sampai habis dalam bekas kita ni. Okey, kalau anda lihat sekarang ni dah pun habis dalam bekas pertama. Okey, mungkin ada 1 atau 2 lagi lah. Okey, so kita akan ambil lagi. Okey, bahagian bawah ni ada sikit lagi. Okey, okey, ada 1 lagi last. Okey, so daun ketapang ni pun saya akan pindahkan sekali lah. Okey, alright, so untuk kita punya bekas yang pertama dah habis. Okey, sekarang ni kita akan ambil dalam bekas kedua. Okey, yang ni banyak kalau anda tengok memang sangat banyak. Okey, alright, tengok. Okey, ni adalah anak giant. Okey, okay, bekas ni sangat penting tuan. Okey, tuan-tuan yang mana pernah belajar ikan laga ni, memang ruangan sangat penting untuk kita punya pembesaran ikan sebenarnya. Kalau ruangan yang kecil mungkin ikan akan lambat lah, okey, untuk menjalani proses pembesaran. Okey, tapi kalau anda punya ruang yang luas, lebih baik, okey, kalau kita gunakan kolam seperti kolam canvas ataupun kolam ada yang setengah yang menggunakan kolam tanah, okey, yang mana lebih baik sebenarnya. Okey, untuk pembesaran ikan adalah lebih baik. Okey, okey, so sekarang ni kita masukkan lagi. Okey, okey, so ada few lagi lah dalam ni. Okey, beberapa ekor lagi last untuk kita sauk bahagian bawah ni. Okey, okey, yang ni yang kecil lah. Okey, yang tengok saiz pun saiz sangat-sangat kecil lagi. Okey, jadi yang ni yang kita perlu bagi tumpuan untuk mempercepatkan proses pembesaran ikan ni. Okey, ataupun anda boleh pindahkan sebenarnya yang bersaiz kecil ni. Okey, kita boleh asingkan daripada grup yang besar ni, sebab yang besar ni lebih dominan dari segi pemakanan, dari segi kawalan ruangan, okey, dan juga tempat untuk membesar ni. Memang ikan yang dah mencapai saiz M ataupun saiz S ni, okey, akan sentiasa dapat makanan yang lebih lah berbanding anak ikan yang bersaiz kecil.
Okey, jadi untuk kita fokus kepada pembesaran ikan memang sebaiknya adalah kita asingkan. Okey, kita asingkan anak-anak ikan ni. Okey, untuk mengikut saiz dan mengikut grade lah. Okey. So kalian tengok sekarang dah habis. Okey, so jom sekarang ni kita bawa kita punya baldi ni ke bahagian belakang. A few moments later. Okey, so sekarang ni kita punya anak-anak jaya ni dah sampai ke lokasi yang baru, okey, ke tempat yang baru. Okey, kita akan lakukan pemindahan ni sebentar lagi. Okey, kita akan masukkan lebih kurang 300 lebih anak-anak jaya ni, okey, masuk ke dalam ruangan pembesaran yang kita baru buat ni, iaitu kolam canvas ni. Okey, ada yang tanya saya, okey, sesuai ke kita letakkan kolam canvas macam ni, okey, di tengah-tengah kawasan lapang yang mana hujan boleh turun. Okey, itu bergantung pada suasana kawasan tersebut. Okey, kalau terlalu lapang, mungkin anda perlu gunakan bumbung yang lebih sesuai lah untuk mengelakkan air masuk direct ke dalam ni. Dari segi kawalan suhu air ni memang kita dah masukkan daun pisang. Sebab tu penting untuk anda masukkan daun pisang ni. Okey, jadi masalah suhu ni mungkin dapat dikawal. Okey, tapi kalau untuk anda yang mungkin letakkan pada kawasan lapang, overflow sangat penting. Okey, kalau anda tengok macam saya sekarang ni, di kawasan ni memang ada bumbung lah. Okey, jadi saya tak risau sangat, okey, dari segi panas dan juga hujan, sebab kita masih ada kawalan bumbung di atas dan juga okey, kita lapik dengan kita punya netting ni untuk memastikan cahaya tak direct masuk ke dalam kolam dan juga air hujan tak terlalu kuat masuk ke dalam kolam kita. Kalau masuk sekalipun memang kita dah hasilkan overflow, dan overflow ni kalau anda tengok, okey, kita letakkan kain untuk pastikan yang kita punya fry ataupun anak ikan kita ni tak keluar melalui lubang ni lah. Okey. Okey, so sekarang ni kalau anda tengok proses yang akan saya buat sekarang ni adalah, okey, saya akan tuang sajalah, okey, anak ikan jaya ni, okey, masuk ke dalam ni. Okey, nak dibandingkan dengan fry yang berusia seminggu ataupun 10 hari, anda perlu biarkan terlebih dahulu untuk sesuaikan suhu, okey, air yang sebelum ni, okey, dengan kolam takungan yang baru. Tapi untuk ikan yang dah berusia sebulan lebih ni, okey, anda tak perlu risau. Okey, kita cuba masukkan terus saja. Okey, cuma pastikan dalam bekas yang anda nak tuang ni tak terlalu kotor lah. Okey, jadi kalau kotor ni mungkin risiko untuk anda cuci tempat ni akan menjadi terlalu singkat lah. Okey, jadi sekarang ni kita dah masukkan, okey, kita dah masukkan baldi yang pertama. Okey, sekarang ni kita masukkan baldi yang kedua. Okey, kita just tuangkan saja. Alright, so kita tuangkan saja sekarang ni. Okey, masuk baldi yang kedua. Alright, so kalau tengok dalam ni, okey, dah habis. Okey, so sekarang kalau tengok kita punya anak-anak ikan ni memang mendapat ruangan yang lebih baik lah berbanding dengan sebelum ni dalam tangki ataupun tong polystyrene. Okey, ruangan yang agak sempit, ruangan yang agak terhad, tetapi di dalam kolam takungan yang bersaiz 3 kaki kali 2 kaki setengah, dan juga daun pisang di dalam ni boleh menjadi habitat yang lebih baik untuk anak ikan kita membesar. Okey, jadi untuk proses yang seterusnya yang kita akan tengok nanti, kita boleh terus bagi makan pada ikan kita. Tapi kalau untuk anda yang nak lepaskan fry, ini nasihat lah. Okey, sebelum anda lepaskan fry dalam bekas ni, sebaiknya anda masukkan dulu kutu air, okey, dalam bekas ni untuk sehari. Okey, sebab apabila anda masukkan kutu air untuk fry yang berusia 10 hari, okey, anak-anak kutu yang mungkin terhasil dalam tempoh sehari tersebut akan menjadi makanan utama untuk fry yang berusia 10 hari, okey, ataupun 7 ataupun 8 hari tersebut. Okey, lebih sesuai untuk dimakan oleh fry berbanding kalau anda masukkan kutu yang sangat besar. Okey, mungkin sesetengah daripada kutu tak dapat dimakan oleh kita punya fry yang berusia 10 hari. Okey, so ini adalah antara tips yang mungkin boleh saya berikan untuk pemula ataupun anda yang baru dalam dunia ikan laga ni. Okey, tapi itu bergantung pada teknik dan cara masing-masing lah. Okey, ini yang mungkin apa yang boleh saya kongsikan. Kalau anda tengok sekarang ni, okey, walaupun saya tak masukkan sebarang makanan dalam ni, tapi ikan dah mula mencari makanan sendiri. Okey, di bahagian daun pisang ni mungkin terdapat infusoria ataupun makanan-makanan yang mungkin terhasil daripada daun pisang yang dah kita masukkan. Okey, so setakat ni kalau anda tengok, okey, ini adalah proses yang sangat mudah.
kita dah hasilkan kolam ni. Okay, kita dah masukkan anak ikan. Cuma apa yang perlu kita buat selepas ni adalah kita maintain saja tempat ni dari segi penjagaan kualiti air dan juga dari segi pemakanan untuk ikan laga kita. Okay, so kita akan jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Okay, saya akan tunjukkan tutorial full ataupun tutorial penuh bagaimana kita nak hasilkan kolam ikan laga ni, okey, yang menggunakan PVC dan juga canvas. Okey, so harapkan anda dapat follow channel ni, okey, subscribe, share dan like. Sekiranya apa yang dikongsikan ni memberi manfaat kepada anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.